Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, selamat petang-petang yang sedang menonton waktu petang, dan selamat malam-malam yang sedang menonton pada waktu malam. Baik, apa kabar tuan-tuan, apa kabar mas bro, apa kabar sahabat-sahabat sekalian. Semoga anda berada dalam keadaan sehat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Di kesempatan ini saya ingin mendoakan keselamatan buat sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan yang sedang diancam fenomena banjir. Jadi sama-samalah kita yang tak kena banjir itu, kita sama-sama mendoakan keselamatan, mendoakan kemudahan buat sahabat-sahabat kita yang sedang mengalami bencana banjir itu. Semoga urusan mereka dipermudahkan dan dijauhi daripada malapetaka. Begitu juga kita sama-sama mendoakan keselamatan saudara seagama kita yang sedang bergelut melawan pihak musuh supaya mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada hari ini satu perkongsian yang saya nak bawakan. Saya nak berkongsi pengalaman dan juga pendapat saya, sebab ada beberapa orang yang saya dah jumpa dan sibuk bertanya, masih lagi tak dapat benda yang diceritakan itu. Jadi saya terpanggil untuk berkongsi sedikit supaya lebih clear, dan orang yang belum pasti itu ataupun yang belum tahu keadaan itu dapat terus memahami. Macam gini, penggunaan perambut bang. Penggunaan perambut ketika kita memancing udang galah. Ada yang menggunakan perambut sejengkal, ada yang menggunakan perambut satu kaki, ada yang menggunakan perambut satu hasta, ada yang menggunakan perambut setengah depa, ada yang menggunakan perambut satu depa bang. Itu semua saya dah jumpa. Perambut sejengkal dan juga perambut satu depa. Perambut satu depa saya dah jumpa. Kalau tak percaya boleh tanya sahabat saya Abang Kahar Bikin. Tanya Abang Kahar Bikin tentang perambut panjang sedepa. Di Sungai Muar ni glamour ataupun terkenal dengan penggunaan perambut yang panjang-panjang bang. Kenapa nanti saya cerita. Yang sekarang ni saya nak ceritakan penggunaan perambut dengan kesesuaian joran yang kita guna. Ada kawan kita ataupun sahabat kita masih lagi tak dapat mempraktikkan synchronize antara joran panjang dengan joran pendek, serta perambut panjang dengan perambut pendek. Dia macam ginilah. Ikut kesesuaian dalam pancingan itu adalah suatu kaedah yang boleh memberikan keselesaan sewaktu kita memancing bang. Jangan ambil mudah pasal perambut bang. Perambut yang kita nak pilih, panjang pendek, perambut yang kita nak pilih itu juga bergantung kepada pengetahuan kita tentang struktur sungai yang kita memancing. Jadi struktur sungai, maksud saya macam ini. Ada sungai yang dasar dia berlumpur, ada sungai yang dasar dia tanah liat, ada sungai yang dasar dia berpasir, ada sungai yang dasar dia berbatu. Jadi pemilihan perambut berdasarkan struktur dasar sungai itu amat penting. Sedikit pengalaman yang saya boleh kongsikan, pengetahuan yang saya ada, yang saya sendiri praktikkan. Okey, kalau dasar sungai itu berpasir dan juga berbatu serta tanah keras ataupun tanah liat, kita boleh gunakan perambut pendek. Logiknya kalau penggunaan perambut pendek itu, kalau dasar yang keras seperti itu, dia tidak tenggelam. Ada kawan saya yang dulu mancing dekat Sungai Gesik, dia tak percaya, dia turun nasi kumpau je, turun daripada malam sampai ke subuh, sampai ke petang apa semua, tak banyak dapat lah. Jadi saya tengok dia punya perambutnya cuma sejengkal. Saya kata, kenapa sejengkal? Sejengkal lah, bau power, dia kata. Baik, power selama ni dapat berapa banyak? Adalah 7-8 kilo sekali turun. Tak pernah, paling tinggi pun sekilo. Jadi saya bagi logik pada dia. Saya kata, baik, macam ni, aku nak tanya kau, dasar sungai tu apa sebenarnya? Struktur dasar sungai tu lumpur, dia kata. Baik, lumpur tu dalam ke tak dalam? Dalam lah. Kalau kau masuk agak-agak tenggelam paras mana? Dalam lah, dalam. Okey, jadi kalau kau memancing, kau ada gunakan batu ladung. Okey, batu ladung tu berat dan perambut kau sejengkal. Agak-agak kalau kau balingkan batu itu bersama dengan perambut sejengkal tu sampai ke dasar sungai, umpan kau kat mana? Dia dah terdiam dah. Sejengkal bang. Jadi ada batu ladung. Logiknya lah, kalau baling kat dasar berlumpur, kat mana kita punya umpan? Mesti dalam lumpur bang, tenggelam. Melainkan mungkin dia tersangkut dekat kayu-kayu, barulah umpan tu terkeluar. Itu juga merupakan satu faktor
pendek, kalau dasar berlumpur, saya sarankan gunakanlah perambut yang lebih daripada 1 hasta. Macam ni daripada jari kelingking sampai sini lebih daripada, ataupun jari tengah ni daripada tengah ni sampai ke sini. Gunakanlah kepanjangan itu supaya kita di tengah-tengah, tak tenggelam sangat. Kalau tenggelam pun kita pun tak tahu dasar dia selembik mana kan. Entah-entah kalau sepanjang ini pun dia tenggelam. Jadi sebab itu saya katakan dekat Sungai Muar ni memang famous dengan perambut panjang. Kenapa? Sebab dasar Sungai Muar ni memang bersalut, berlumpur. Jadi kita tak nak mendapat risiko ketika turunkan mata, umpan tu tenggelam di dalam lumpur. Kita tak nak keadaan seperti itu berlaku pada kita sewaktu kita mancing. Ini teori dan logiknya ada di situ. Sebab tanah berlumpur, apabila batu dah jatuh, tenggelam ke timbul, ataupun tenggelam ataupun terletak dekat atas permukaan, sudah pasti dia tenggelam betul. Sebab dia lembik tanah tu. Melainkan ada faktor lain, tersangkut kayu, tersangkut batu dan sebagainya. Jadi pemilihan panjang pendek perambut tu amat penting. Yang pertama, kesesuaian dasar sungai. Kalau perambut pendek memang boleh-boleh sangat. Perambut pendek ni bagus. Bagusnya apa bang? Ada 2 yang saya dah jumpa. Saya tak sebut pasal orang lain. Orang lain lain pengalaman. Saya lain pengalaman. 2 saya dah jumpa tentang perambut pendek ni. Yang pertama, perambut pendek ni dia susah nak berpintal. Okey. Bab pintal tu lain pula. Okey, tak nak berpintal, guna perambut besar sikit. Ataupun guna keras sikit. Ataupun guna yang branded sikit. Dia tak berpintal. Tapi yang paling mudah, kalau perambut pendek tu memang susah sikit nak berpintal. Melainkan awak menggunakan perambut yang sangat-sangat halus. Tali yang sangat halus. 4 paun, 5 paun dan 6 paun dan sebagainya. Jadi dia mudah sikit berpintal. Itu yang pertama yang saya dah jumpa. Yang kedua, perambut pendek ni udang mudah melekat pada mata kail. Sebab tarikan perambut tu cepat tegang dengan batu ladung. Kedah segini, umpan ambil, dia tarik je, dah tegang, terus melekat dekat mulut dia. Apatah lagi kalau awak sembat. Macam tu cakap itu dia punya logik dekat situ. Jadi perkongsian saya ini adalah untuk membantu sahabat-sahabat yang tak tahu lagi. Pemilihan perambut amat penting. Jangan kita tiru orang. Kita sendiri kaji. Kalau kita nak pandai, kita sendiri kaji. Kita bukan tiru orang. Kita bertanya pendapat orang dan juga mengambil sedikit pengetahuan yang ada pada orang itu. Macam tu. Bukan kita tiru bulat-bulat. Kejap lagi saya nak ceritakan pasal tiru tu. Ini pun tiru juga perambut. Kita tiru, dia perambut panjang, kita pakai perambut panjang. Dia perambut pendek, kita pun tiru perambut pendek. Lalas tak tahu apa-apa. Jangan macam tu. Jadi perkara yang paling baik, yang pertama kita study dulu, kita kaji dulu struktur sungai yang kita nak turun tu. Tak susah sangat pun kita nak kaji struktur sungai ni. Kalau sungai-sungai sebelah Pahang tu kita dah tahu. Maklumlah memang banyak pasir. Jadi penggunaan perambut pendek tu agak sesuai. Tapi bergantung juga pada keselesaan di kita. Macam cakap. Dapat tu? Terima? Macam cakap. Okey, itu cerita tentang pemilihan panjang pendek perambut berdasarkan struktur sungai yang kita nak mancing. Okey. Ini satu lagi perkongsian daripada saya dan juga nasihatlah senang cerita dan juga pendapat daripada saya. Penggunaan perambut panjang ataupun pendek, abang-abang yang belum tahu tu, yang dah tahu tu teruskan. Yang belum tahu tu, yang masih tercari-cari, tertiru-tiru, jangan tiru. Jangan tiru apa yang orang pakai. Tengok apa yang kita ada. Pertama, abang nak gunakan perambut panjang 1 depa. 1 depa ataupun 1 depa setengah. Baik. Joran abang berapa kaki? Abang punya joran 4 kaki ataupun 5 kaki. Perambut nak sedepa. Abang fikir, bila abang karau, batu dah sampai dekat pucuk, dah sampai dekat muncung joran, udang masih dalam air lagi bang. Angkat, tali perambut dah kendur. Dah terlepas pula. Dah terhuhara, tertongging-tongging itu, ya tertongging-tongging tarik udang. Jangan buat macam tu bang. Jangan. Jadi kesesuaian panjang joran kita mesti kita samakan dengan kesesuaian panjang ataupun pendek perambut yang kita guna. Kalau joran kita 4 kaki, gunakanlah, saya sarankan, gunakanlah ke perambut 1 hasta.
Satu hasta ataupun satu kaki. Jangan guna pendek sangat, sejengkal tu saya tak galakkan lah. Walaupun dasar tu berbatu ke apa semua, saya sarankan gunakanlah paling kurang pun satu kaki. Tengok channel Hasli Klatek. Banyak perkongsian yang dia dah buat adik saya tu. Banyak perkongsian dia. Tengok dalam TikTok dia, tengok dalam video-video yang dia post dekat page dia. Perambut dia tak pakai panjang pun. Kenapa? Ikut kesesuaian. Tak panjang sangat, tak pendek sangat. Joran dia lagi panjang lah, sampai 8 kaki pun ada. Tapi perambut dia satu kaki ataupun satu hasta je dipakai. Itu yang saya maksudkan kesesuaian. Ini abang dengar orang pakai satu perambut satu kaki setengah, ataupun sedepa setengah, ataupun satu depa, ataupun setengah depa, abang pun pakai. Joran 4 kaki, 5 kaki. Bila baling, sedap syok pergi jauh. Angkat-angkat bergumpal, bergentil dekat tali utama, dekat main line. Macam mana? Ataupun bila dah dapat udang, tarik, syok, stop. Batu dah sampai muncung joran. Udang masih kat dalam air lagi. Lepas tu terbungkuk-bungkuk nak ambil udang. Macam mana bang? Tak boleh bang, minta maaf Saya tegaskan di sini supaya saya tak nak benda tu berlaku lagi. Tak nak berlaku lagi. Itu yang naik-naik. Tak boleh lah, tak reti lah guna. Jangan tiru bang. Jangan tiru. Kalau kita pakai joran panjang 7 kaki, sesuai lah. Kita nak gunakan perambut sedepa 7 kaki ke 8 kaki, kita nak gunakan perambut sedepa, sesuai lah. Sebab bila kita tatang, kita julang, kita gulung, memang sesuai lah. Memang keluar lah mata kail tu daripada air sebab joran panjang. Joran pendek tak sesuai bang. Jangan tiru. Jangan tiru bulat-bulat. Kita kena padankan, sinkronisekan saiz panjang perambut dengan panjang joran kita bang. Jadi kalau orang tanya saya, okey Joy, apakah ataupun panjang manakah yang sesuai digunakan ketika mancing udang galak? Saya tak berani bagi kata putus panjang mana yang sesuai. Yang pertama, kenapa? Yang pertama bergantung kepada kemahiran seseorang itu. Ada yang dia mahir menggunakan perambut pendek, ada yang dia mahir menggunakan perambut panjang. Yang kedua, kesesuaian joran dia. Dan yang ketiga, kenapa saya tak berani sarankan? Sebab dia punya permainan tu agak berbeza. Perambut panjang dengan pendek agak berbeza. Cubalah baru tahu beza dia macam mana. Saya nak ceritakan pun nanti mungkin orang kata, alah ya tak ya tu. Cuba bang, cuba sendiri. Jadi saya sarankan, gunakanlah perambut panjangnya satu hasta. Satu hasta setengah. Macam saya gunakan satu hasta setengah. Satu hasta setengah. Selepas ikat mata kail tu, kita dah ikat dua, kemudian kita tarik. Kalau saya lah, saya tarik satu hasta. Mata yang pertama kat sini, mata kedua kat sini. Tu saya. Kadang-kadang ikut mu juga. Kalau nak panjang, saya panjangkan sikit. Sebab saya gunakan joran 7 kaki. Panjang joran 7 kaki. Ada satu joran saya menggunakan joran 6 kaki. Itu saya memang buat perambut memang satu hasta je lah. Sini sampai sini. Tak pendek sangat, tak panjang sangat. Kalau tuan-tuan tengok dalam video mancing saya, memang saya gunakan perambut memang tak panjang sangat, tak pendek sangat. Kenapa saya tak ikut yang panjang-panjang? Saya ikut keselesaan saya. Saya ikut keselesaan saya. Lebih-lebih lagi kalau kita mancing ni, kita suka cari kawasan reba, kawasan berkayu. Kalau memang kawasan berkayu ni paling sesuai perambut pendek dan satu mata. Saya kadang-kadang malas nak tukar. Itu yang pakai perambut yang saya pendekkan sikit, jadi satu kaki, dua mata, macam tu. Jadi pesan saya, nak penggunaan perambut itu mestilah sesuai dengan joran yang kita guna. Macam cakap Okey bang, akhir sekali perkongsian daripada saya dan juga pesan saya kepada sahabat-sahabat pemancing yang saya sayang. Trend dah jadi trend. Saya tak tahu trend tu datang daripada mana. Bila dapat udang, saya tengok ramai yang terbungkuk-bungkuk pergi pegang udang tu. Buat apa bang? Abang tahu tak benda tu bahaya bang? Kalau tak confident nak julang udang tu, abang sediakan sauk macam Sahili Hasan. Dia sediakan sauk, dan juga beberapa orang sahabat lain, dia sediakan sauk. Tak payahlah abang tertungging-tungging. Saya pernah sindir kawan saya kata, kau beli joran mahal, tali kau reput ke? Masih panjang lagi, tali tu masih panjang lagi, dia angkat joran, dia pergi bungkuk ke depan. Abang cuba fikir bang, apa guna tali yang ada? Kau tinggal pusing je lah naikkan udang tu. Kalau tak confident, gunakan sauk. Gunakan sauk untuk ambil udang. Ataupun dan nampak keadaan udang itu, mungkin mata kail tu terkena pada sepit dia, okey lah. Okey, boleh bungkuk. Kita nak selamatkan
udang tu daripada terlepas, boleh bungkuk sekejap ambil. Ini udang tu bol. Tepat. Kenapa nak terbungkuk bang? Kenapa saya agak tegas tentang benda ini? Bahaya bang. Kalau abang jumpa saya punya sipu-sipu dia nak basuh tangan pun dia tak berani celup tangan dia dekat dalam air bang. Dia basahkan kain, dia lap tangan dia. Itu pengalaman yang dia ada. Dia kata dia pernah mengalami keadaan apabila mengalami, saya tak pasti, saya pun hampir lupa, tapi sama ada dia cerita ke pun ataupun orang lain yang cerita. Dia macam ni, pasal berkenaan kocak dekat tepi bon lah. Nak tangkap udang ke macam gitulah. Tiba-tiba yang timbul apa tahu? Buaya sebelah dia. Sebab dah berkocak tu. Itu yang saya khawatir. Itu yang kita takut. Macam kita fight dengan udang sampai atas. Kalaulah kawasan itu ada predator tu, berkocak-kocak, dia dah nampak, tiba-tiba tangan kita pula turun. Nak nasib malang bang, pam, kena bang. Tolonglah bang, janganlah buat macam tu bang. Tolong janganlah pakai tali-tali keput nak julang, takut putus bang. Jangan bang. Kalau tak confident juga, gunalah sauk, bawalah sauk. Tak payahlah nak tertungging-tungging nak pergi tangkap udang tu, susah. Saya tengok kadang kesian, nak ketawa pun ada bang. Tertungging, joran kau dalam hati saya, joran kau baik-baik, tali kau mahal-mahal, kau tinggal gulung je pun, naikkan udang tu pelan-pelan. Kau sibuk tertungging-tungging, celup tangan dalam air itu, nak buat apa bang? Abang tengok Mat Khalil Saleh, otai kita, Sungai Muda. Abang tengok dia naikkan udang bagak-bagak besar-besar, mata sedia aktif dulu. Steady bang. Bagi dia tenang. Udang ni ada keadaan tenang. Saya mancing tak berapa tenang bang. Saya memang huru-hara sikit kalau saya mancing. Jangan ikut saya. Abang tengok Mat Khalil Saleh, dia dapat udang sadu besar tu. Dia gulung perlahan, dia diam, udang tu tekan sampai udang tu tenang. Udang tu tenang, dia angkat julang, masukkan dalam bot bang. Tak payahlah tertungging-tungging nak tangkap udang tu bang. Itu pesan daripada saya, ikhlas daripada saya. Saya tak nak benda yang berbahaya berlaku pada sahabat-sahabat pemancing saya. Okey bang, dah panjang lebar. Jadi 3 benda perkongsian daripada saya. Yang pertama, pemilihan panjang pendek perambut berdasarkan dasar sungai, struktur sungai. Kedua, pemilihan perambut panjang pendek berdasarkan joran yang kita ada, panjang joran yang kita ada. Ketiga, jangan terbungkuk-bungkuk nak ambil udang yang dah kena mata pancing. Gunakanlah sauk bang, ataupun julang saja. Macam cakap, jaga keselamatan. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Minta maaf salah dan silap. Minta maaf kalau ada yang terasa daripada pesanan-pesanan saya. Saya ni bukan tinggi mana ilmunya. Saya ada sedikit pengalaman yang saya kongsikan. Lain orang, lain pengalaman. Tak perlu nak condemn saya. Saya sekadar memberi sedikit pengetahuan. Nak condemn saya, nak betulkan kesilapan saya, tak jadi masalah, silakan. Tapi kutuk-kutuk tu, bukan saya tak tahan bang, tak payahlah kita nak bergaduh kan. Kita ni sama Islam, tak perlulah kita bertegang buat nak menegakkan benang yang basah, nak kata aku betul, engkau betul, dia betul. Tak perlulah. Saya sekadar berkongsi. Tak terima tak apa, abang diam-diam. Kalau salah abang tolong betulkan saya terima. Terima kasih banyak-banyak. Okey bang, semoga anda semua dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, samping keluarga yang tersayang. Dan sekali lagi kita sama-sama bermohon agar umat Islam yang sedang diancam diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey bang, sehingga kita bertemu lagi. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye.